kalau nak cakap. Bahaya betul bagi budak-budak sekarang. Bahaya ya. Iya Ustaz, bahaya kalau Bila macam tu. tegur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Cak Ope dalam program Ngaji Bareng. Dan saya harap semuanya tetap baik-baik saja, dijauhkan dari malapetaka, malapetaka, bencana, dan tentunya semuanya diberikan kesehatan dan digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Anda tetap menjadikan iman dan Islam ini nomor satu dalam kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, program Ngaji Bareng pada kesempatan kali ini akan diisi oleh Ustadz Samsul Debat, yang mana Ustadz ini sepertinya Ustadz yang ahli memberikan motivasi ya, sehingga orang-orang yang mendengarkan itu biasanya tambah semangat. Dan efek dari mendengarkan ceramah itu biasanya kehidupannya itu kalau betul-betul dipraktekkan menjadi kehidupan yang ada sedikit perubahan menjadi kehidupan yang lebih baik. Itulah Ustadz Samsul Debat, itu pintar untuk memberikan motivasi kepada kita semua. Oke, kita simak secara betul ya, kita simak secara serius sehingga kita mendapatkan ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz Samsul Debat ini. Seperti biasa, bagi teman-teman yang mau ngaji bareng bersama saya, jangan lupa buka mata, buka telinga, dan buka hati. Dan link aslinya ada di bawah deskripsi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Don't go anywhere, stay here and check it out. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Banyak diucapkan bertuan pengurusi acara, barisan kepimpinan masjid, kepimpinan tempatan, ketua-ketua ya. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Ini saya salvo sama kopiahnya Ustadz itu yang menarik itu tradisi daerah mana itu di Malaysia itu. Saya melihat itu kok unik kayaknya, bagus gitu loh. Terus ini juga acaranya siang hari ya di masjid kayaknya ini. Ya, kita lanjutkan ya. Saya penasaran itu nama kopiahnya kopiah apa. Siapa tahu nanti saya juga pengen beli gitu kan. Sampai juga saya ke kampung ini, simboliknya dapat tanja, cuma tak dapat parang. Coba tanya parang. Bagilah parang sekali baru jadi. Oh, parang. Katanya kampung Tanjung Senjata Parang kan. tajam Jadi kan, kenalah bagi parangnya sekali. Baru jadi ya. Kalau saya tahu colornya macam ni, saya pakai ke baju batik lain. Biar serasi ya. Banyak betul baju batik saya suka design dia. Design dia. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita ni hidup kita, matlamat kita dalam dunia ni semua orang nak bahagia. Betul. Dan bila sebut aja bahagia, mudah-mudahan bahagia dunia akhirat. Iya. Walaupun perangainya tak macam nak bahagia akhirat. Kan, kebanyakannya semua sebut bahagia, mudah-mudahan berbahagia dunia akhirat, berbahagia dunia akhirat. Iya. Tetapi kan kehidupan manusia ni sebenarnya sementara. Di dunia ni sementara, tetapi macam mana pun kita nak bahagia. Itu sebabnya kalau dalam hidup kita ni 3 je matlamat yang paling utama. Matlamat yang paling utama, yang pertama nak kerja apa? Apa yang disebut sebagai nombor 1 adalah hidayah. Iya. Kenapa kita kena kejar hidayah walaupun nama isteri kita Hidayah? Kenapa? Sebab dengan hidayah kita dapat beza benda buruk dengan benda baik. Iya, betul. Kalau tak ada hidayah, benda buruk rasa baik, benda baik rasa buruk. Datang masjid rasa pelik. Dia kata nanti orang cakap apa pula kalau aku tiba-tiba pergi masjid. Dia jadi masalah. Ada orang hari ni disebabkan Samsul Debat datang, dia tolak ke tepi semua tu. Hari ni pertama kali dia datang masjid. Ada. Jangan nak terasa kan. Bawa tak tahu je, kan.
Buat macam hari-hari Paling datang Jumatan aja ya yang datang ya. Jadi hidayah ni mustahak. Hidayah ni supaya kita dapat beza benda buruk dengan benda baik. Kita tak nak nanti dah terlampau biasa buat benda tak baik, benda tu dah jadi biasa dekat kita. Dah biasa beli nombor ekor. Nombor ikut. Kejap kena, kejap tak, kejap kena, kejap tak kan. Dia kalau kena tu jadi masalah tu. Jadi dia jadi biasa. Hobinya setiap hari lepas sembahyang sunat duha. Lepas sembahyang sunat duha, dia pergi beli nombor ekor. Nombor ikut itu apa? Dia kata Nombor ini judi, ikhtiar Ustaz. Dia kata. Ada orang macam tu. Jadi maknanya ada masalah pada ibadahnya. Sebab ibadah sepatutnya memberi kesan pada tingkah laku dan perbuatan kita. Inna solata tanha anil Hidayah nombor satu yang kita kejar. Yang kedua, kejarlah apa yang disebut sebagai maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, betul. Melainkan ada orang dekat dalam masjid ni, orang kampung Tanjung Parang ni, ada orang yang kampung sebelah pun datang ni, saya tahu. Ada orang yang berani angkat tangan sekarang. Alhamdulillah Ustaz, sepanjang tahun 2022 hari tu belum ada dosa lagi. Tolong angkat tangan. Tak berani. Gak ada yang berani ya. Tak apalah, setakat pagi tadi sampai sekarang belum ada dosa pun tak berani cakap. Iya. Tadi Samsul Bak sampai pun mengumpat dah. Lambatnya. Pukul berapa sampai ni? Oh, lambat On tadi ya. time. Dia sampai pula tingginya. Tinggi. Mengumpat lagi. Ini padahal biasa Ustaz ni. Dalam Setiap TV ceramah nampak pasti ada tu, ininya katanya. Asap betul. Ada juga tu. Ada juga. Pakai pula terkolok. Nampak macam pengantin pula. Contohlah kan. Jadi mak dia kata kita ni tak lari daripada buat salah. Nabi kata apa? Betul. Sesungguhnya manusia itu berdosa dan sebaik-baik manusia berdosa adalah manusia yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Sentiasa bertaubat. Itu sebabnya kita kena lazimkan pada mulut kita istighfar. Astaghfirullah. Astagfirullahaladzim. Sahabat pernah tanya, kaifa nastaghfir ya Rasulullah? Macam mana cara nak istighfar? Nabi ajar astaghfirullah. Itu je Nabi ajar. Paling simple, paling senang astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Nak rajin lagi, astaghfirullahalazim. Tambah lagi. Nak rajin lagi, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rajin lagi, astaghfirullah innallah kana tawwaba, astaghfirullah innallah kana tawwaba. Rajin lagi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Astaga Nabi tak ajar. Astaga, dia tak ada Nabi tak ajar. Ya, Astaga. Astagfirullah, astagfirullah. Satu kali Hampir mirip ya, istighfar astagfirullah dan terpadam satu titik hitam dalam hati. Astagfirullah, padam lagi. Astagfirullah, padam lagi. Itu sebab kena hari-hari istighfar. Itu sebab orang yang lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, terus bangun balik dia sombong dengan Allah. Kan? Dia tak istighfar, melainkan dia sakit perut. Hari-hari pula sakit perutnya. Asal lepas bagi salam je sakit perut, bagi salam je sakit perut. Itu sebabnya saya tak menolak ceramah di masjid ni, sebab saya difahamkan memang setiap hari, setiap waktu, terutamanya subuh memang macam ni lah ramai. Saya dengar macam tu lah. Saya dengar macam tu lah ya. Subuh ya. Kalau Sulit tengok masjid yang semangat dengan ramai. tergolok dengan apa? Dengan baju kebangsaan tu nampaknya memang ada harapan lah kan. Amin. Bayangkan dekat saya ceramah di Felda pada Palung 14 tak silap saya. Dia buat satu skim. Siapa anak-anak yang bersekolah datang solat subuh dapat duit belanja RM3. Dia bagi untuk bantu. Bagi galakkan. Jadi bapaknya pergi. Bapaknya pergi, dia dapat duit belanja. Alhamdulillah, anak-anak semua pergi, bapaknya tak pergi. Kebalik ya, enggak ada hadiahnya Lepas ya tu Bapak. siapa yang dapat solat di masjid 40 hari berturut-turut layak untuk cabutan bertuah motosikal skuter. Wih. Betul.
Keren tuh ya, tapi bagus dia nak program macam nak ini. ajar anak-anak istiqomah ni datang ke masjid. Mudah-mudahan dengan sistem macam tu dia akan menjadi datang seronokkan sendiri nak datang. Macam tu sekali lah. Ya. Minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita banyak dosa. Dan yang ketiga, kejarlah apa yang disebut sebagai rahmat. Rahmat ni nak dapat rahmat Allah tak ada cara lain. Hidayah, maghfirah, rahmah. Rahmah ni nak dapat tak ada cara lain. Caranya adalah beribadah banyak-banyak. Hanya dengan rahmat Allah kita boleh masuk syurga. Betul. Semua orang nak masuk syurga, tak ada siapa pun berani je. Adalah yang cakap tu kadang, tak apa weh, kita masuk neraka pun tak apa, sebab biasanya umat Nabi Muhammad last masuk syurga juga. Berani dia nak test masuk neraka. Kan? Bayangkan salah ya. Satu ketika Jibril turun daripada langit, dia beritahu kat Nabi. Dia beritahu apa? Dia beritahu, ya Rasulullah, kenapa engkau? Aku tengok engkau macam takut aja. Memang tadi aku terlihat, aku ternampak Allah memerintahkan penjaga neraka agar menyalakan nyalaan api neraka selama 1000 tahun. Bayangkan daripada merah menjadi warna putih, kemudian dinyalakan lagi sama 1000 tahun daripada putih sampai menjadi hitam. Kalau terbuka lah sedikit pintu neraka itu walaupun sebesar lubang jarum, hancur dunia ni. Bayangkan dengan tahap tu. Tak apa, masuk neraka kejap-kejap. Siapa kata kejap? Allah. Kan? Neraka bukan main lagi. Tu sebab heran bila orang nyanyi lagu ya. Lautan api sanggup kurenangi. Dia kata kan? Minum kopi O pun bertiup. Cerita. Kan? Minum kopi O pun tiup. Kan? Iya. Jauh-jauh datang air kosong bagi. Bayangkan. Nama air sejuk. Masih syukur saja je kan. Saya ceramah dekat mana tau? Saya ceramah kat Pulau Pinang. Saya sebut kurang-kurang kopi O ais. Sampai kopi O ais tu. Ni saya sajalah contoh, mana tahu. Kan, saya cuba. Kita cuba aja kan, cuba aja. Jadi apa-apa pun setiap manusia kalau nak bahagia dunia akhirat, Al-Quran dan Sunnah merupakan panduan dan ikutan kita. Sebabnya ada satu lagu nasyid, Quran dan Sunnah panduan kita, Nabi Muhammad ikutan kita. Gitu kan. Jadi mana kata semua tu panduan asas. Nabi sebut dah, setelah ketiadaanku nanti aku tinggalkan kalian dengan 2 perkara. Kan? Dan seandainya kalian berpegang kepada kedua-duanya, nescaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah dia Al-Quran dan Sunnahku. Nabi dah pesan dah tu. Jadi jangan pening-pening kepala. Sekarang ni dah tak ada sebab dah. Dekat masjid pun banyak Quran, dekat luar pun banyak Al-Quran. Beli secara online. Ada Al-Quran tu siap bagi terjemahan, siap bagi tahu hukum tajwidnya, dan begitu juga beritahu sebab ayat ni turun. Siap, lengkap dah sekarang. Ada satu Quran tu, tekan button mengaji Quran tu. Orang tu tak ngaji, Quran tu ngaji. Kan? Siap boleh pilih. Imam dekat Mekah ni, Imam Masjid Nabawi punya suara. Mana satu nak pakai? Sampai macam tu sekali lah. Dan sampai macam tu sekali. Nak dengar siapa yang nak dengar imam-imam tu mengaji. Bayangkanlah contoh. Jadi makna kata tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekarang ni dah tak ada alasan. Jadi asas rahsia dalam menuju kehidupan bahagia sama ada dunia maupun akhirat, berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan hadis. Betul. Al-Quran firman Allah yang diturunkan kepada manusia menerusi Nabi kita. Kitab ini mengandungi pedoman hidup manusia dan akan memberikan kita petunjuk menuju ke arah kebahagiaan. Itu sebab kadang-kadang orang kita ni kan, kadang-kadang kenapa engkau tak menutup aurat? Belum dapat petunjuk. Ada orang Melayu, tak tahulah di sini pakai istilah apa. Orang Melayu di sebenarnya kadang ada sebut apa? Belum sampai seru. Sini pakai istilah tu juga ke tak? Dia dah percaya kalau sampai seru tu macam mana? Kereta tiba-tiba accident, terbalik kereta tu, dia mengangkat keluar, dia hidup lagi. Tu maknanya sampai dah petunjuk tu. Maksud dia macam tu. Contoh, tiba-tiba tengah mengayuh sampan, datang buaya kiri kanan, kau habis dia ngapkan perahu tu habis, dia selamat sampai ke darat. Itu petunjuk. Mujur tak mati terus.
Kan? Jadi jangan tunggu jadi macam tu, jangan tunggu jadi tragedi itu petunjuk, bukan. Sebenarnya kalau kita sebut belum dapat petunjuk, maka persoalannya tidak cukupkah Al-Quran menjadi petunjuk kepada kita? Betul. Dalam Padahal Quran sudah lengkap Al-Quran ya. Nabi pun bagi tahu kat kita. Kenapa kita kena menutup aurat? Nabi sebut akan tiba masanya nanti. Kan? Akan tiba masanya nanti umatku berpakaian tapi sebenarnya dia telanjang. Apa maksudnya tu? Dia berpakaian tapi sebenarnya telanjang. Apa sebabnya begitu? Apa sebab? Adakah dia pakai baju saja, bawah dia biarkan Angry Bird yang kelihatan? Tak. Dia pakai baju tapi dia ketat-ketat. Iya. Senat. Baik lelaki maupun perempuan, sama. Orang lelaki kadang-kadang pergi gymnasium, ambil gambar ototnya, nampak pusat. Salah ke tak salah? Salah. Orang perempuan pakai baju ikut bentuk badan. Jangan lupa Allah suruh tutup aurat, bukannya balut aurat. Balut macam balut nangka, ketat betul. Dahlah ketat, di dadanya ada tulisan. Kita yang nampak daripada jauh tu dah lah ada tulisan. Dia ada manik-manik macam tu, menyala-nyala tulisan. Kita ni yang dah daripada jauh ni kenalah baca apa yang ditulis tu. Dah dekat baru perasan rupanya tulisan tu tulis apa, tengok-tengok. apa yang kita langgar ya. Ada ya pakaian macam tu ya. Tu. Bila kita nampak apa tu tengok, astagfirullahalazim. Lepas tu budak tu pun menjeling. Dia pun pusing belakang. Rupanya dekat belakang pun ada tulisan lain. Kalau nak cakap. Bahaya betul baju budak-budak sekarang. Bahaya ya. Iya Ustaz, bahaya kalau bila macam tu. tegur, mana kau dapat baju ni? Pasal malam banyak. Mak kau tak marah ke? Mak tak marah? Mak pun ada satu. Tapi mak dia pakai di rumah untuk ayah. Iya. Yang kamu ni pakai untuk siapa? Kan? Itu masalah dia. Jadi itu sebabnya penting berpegang teguh pada Al-Quran supaya dada akan sentiasa lapang dan bersinar penuh dengan petunjuk dan cahaya kebahagiaan. Amin. Setiap yang Allah perintahkan kepada manusia ianya bernilai pahala yang merupakan satu yang mampu membuat hati seseorang bahagia. Apa Allah Ta'ala suruh kita buat, nilainya pahala. Hati akan tenang dan bahagia. Solat tenang dan bahagia. Tapi cara solat kena betul. Itu sebabnya bila nak sebut mengejar mendapatkan kesempurnaan ibadah, 4 perkara kena ada. Pertama, mesti dengan ilmu. Kedua, mesti ikhlas. Ketiga, ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Keempat, mestilah dimulakan dengan niat. Maknanya dengan 4-4 ni salah satunya ilmu. Kena belajar. Mana yang tak tahu kena belajar. Macam saya sendiri pun ada yang tak tahu, saya belajar. Saya tanya pada rakan-rakan, tanya pada guru-guru yang lebih pandai, yang lebih tahu. Saya tanya. Kita bukannya tahu semua. Kita tidak sempurna, kan? Kita kena belajar dengan pasti ada hal yang tidak kita ketahui ya. Solat yang orang lain tahu. Puasa pun kena belajar. Semalam tiba-tiba kena masuk RTM. Kena ceramah tentang Ramadan dan Syawal. Belum apa-apa lagi. Tapi semalam cara ceramah tu macam penat puasa betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena tengok balik nota-nota lama. Cari balik tentang Ramadan. Kan? Sebab apa? Sebab nak pastikan yang kita kongsikan itu betul. Nampak tak? Kena belajar. Mesti dengan ilmu. Wajib puasa ilmu tu tanya ya. Orang macam ni boleh tak? Macam ni tiap-tiap tahun soalan yang ditanya, korek tai hidung batal ke tak batal? Tiap-tiap tahun tanya soalan yang sama, mengharapkan jawapan yang berbeza.
Kalau setakat nak bersihkan tak ada masalah. Kan? Orang ni kau kata tu hingus ni, makin lama tahulah bulan Ramadan kan panas. Berkerak kawan. Keras je. Anak tu nak bersihkan, jangan. Sesungguhnya kamu berpuasa. Tahan. Hidung dah tersumbat sebelah sini, bernafas pakai sebelah sini. Lepas tu tidur belah sini, belah kering. Dah dua-dua hidung tertutup. Terkeluar, terhidup. Habis orang ni dulu hidung tertutup, bernafas pakai mulut. Bayangkan. Sebenarnya boleh tak setakat nak membersihkan, tak ada masalah. Jangan dijolok tu sampai hilang mati hitam, tu tak boleh. Dia punya feel kan, tu tak boleh. Faham? Mati hitam. Bayangkan banyak kan yang kita kena belajar dan kita kena tahu. Then sesuatu yang mampu menjadikan seseorang tu bahagia dan tenang dalam mengejar kebahagiaan hidup di akhirat, memperbanyakkan perbuatan yang mendatangkan pahala, jauhi larangan Allah, nescaya kita akan hidup dalam keadaan tenang dan bahagia. Nampak tak? Jauhi. Kerana macam baru-baru ni saya baru balik pada umrah 3-4 hari lepas, baru balik pada umrah. Ramainya orang. Ada yang tak tahu. Ada pula yang cakap, kau nak pergi umrah, sampai sana kau buang semua benda-benda yang tak elok tu. Dia kata, sampai kat sana buang semua benda-benda tak elok. Apa kau ingat Mekah dengan Madinah tu tong sampah? Nak buang-buang siap-siap di sini. Bersihkan hati sebelum pergi. Iya betul. Kan? Niat terutama ya. Pergi ke sana, rebut peluang pergi beribadah, seolah-olah itu saja peluang yang ada. Tak mampu pergi haji sebab lambat lagi, ikut giliran lambat lagi, tak apa, pergi umrah dulu. Pergi umrah, buat apa yang kita mampu buat. Sedekah dekat sana, ambil peluang. Iya. Siapa yang baru daftar haji tahun ni, siapa yang baru daftar hari ni, insya-Allah dia boleh pergi haji pada tahun 2137. 3 kali. Tapi saya penasaran, informasi di Malaysia itu kalau misalnya daftar sekarang itu kira-kira berangkatnya berapa tahun gitu. Saya penasaran kalau di Malaysia seperti apa. Apa jaraknya 15 tahun apa 20 tahun ya? Tolong komentar ya teman-teman ya. Mati hidup tak boleh pergi. Mati hidup belum mati balik. Kan? Saya pergi ramai betul orang, ramai sangat orang Malaysia pun ramai. Sahabat-sahabat daripada Sabah pun ramai saya jumpa. Daripada Sabah Sarawak ramai saya jumpa. Alhamdulillah. Kan? Jadi makin lama makin ramai, harga makin mahal. Itulah dia, harga makin mahal. Tapi alhamdulillah orang tetap ramai pergi ke sana. Rezeki Allah akan bagi kat kita kalau kita nak pergi. Ikhtiarkan. Jangan cakap aku ni lambat lagi, belum terbuka hati lagi dia. Buka hati itu postmortem. Dengan kena bedah hati kan. Nah, sebenarnya kalau kita nak usahakan, insya-Allah Allah mudahkan. Kadang-kadang tak sempat, baru nak fikir nak pergi, ada orang sponsor pula. Ya? Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, itu dia contohnya. Jangan kita salah faham. Jauhi larangan. Jauhi larangan. Dekat sana jadi baik, sembahyang setiap waktu, cakap apa benda baik-baik aja. Tak sangka kau orang tu macam tu. Tak baik. Dekat Mekah, kita dekat sini kena sabar. Sampai dekat kampung Tanjung Parang, kan, berubah dengan parang-parang dia keluar balik. Contoh, marah saja, sabar. Yang kita sabar tu bawa sampai ke sini. Yang benda-benda baik bawalah balik. Kan? Jauhi larangan Allah, insya-Allah kita akan tenang. Ni yang dilarang Allah tu juga yang kita buat. Jangan tamak. Jamuan yang dah disediakan tu makan seorang sikit. Jangan tamak. Jangan bawa lebih sebab dekat rumah ramai yang belum makan. Jangan kira macam tu. Faham? Makanan penceramah tak apalah lebih sikit, tak apa.
Kan air pun kopi ais ni contoh. Mainnya cantik Ustaz Samsudin ini ya. Kemudian memperbanyakkan rasa syukur. Itu dia. Dan salah satu rasa untuk hidup bahagia adalah memperbanyakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Kita akan hidup keadaan tenang kerana mengingati akan nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Jangan sesekali merungut dengan dugaan dan juga ujian yang menimpa. Sesungguhnya itu semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Berlakunya dengan izin Allah. Kita sebagai manusia hanya perlu berdoa. Maka demikian itulah manusia perlulah kita mengamalkan perkara-perkara yang baik agar kita dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun akhirat. Maknanya syukur. Allah Ta'ala sebut la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Surah Ibrahim ayat yang ke-7. Kalau kamu bersyukur, aku akan lipat gandakan, aku tambahkan rezeki kamu, nikmat kamu Allah tambah lagi. Tapi kalau kamu kufur, azabku amatlah pedih. Bayangkan. Kalau syukur Allah bagi lagi. Tapi kalau kamu kufur Allah bagi azab pula. Apa sebab? Sebab tanda-tanda syukur itu kata Imam Al-Ghazali ada 4. Pertama, lisan dia sebut Alhamdulillah. Kedua, hatinya memperakui siapa bagi nikmat, Allah bagi. Yang ketiga, tindak tanduk perangainya, dia jaga salat, dia jaga puasa, dia jaga ibadah dia. Itu juga tanda syukur. Dan yang keempat, memelihara nikmat supaya tidak rosak. Itu juga ada merupakan contoh penduduk kampung ni. Bukan senang nak dapat masjid seindah ini. Dapat masjid, kapetnya tebal, kalau sujud terbenam muka, dengan aircon lagi. Bayangkan aircon pasang, kipas pun berputar. La ilaha illallah. Dah lah pasang aircon, buka pula pintu. Bayangkan, punya kayanya, duit banyak kan. Bukan senang macam ni. Contoh lah kan. Jadi mana nak tunjukkan, dah ada nikmat, dah ada masjid, tapi tak pergi, kufur. Kan, jadi kalau boleh datang. Sebenarnya jangan sombong orang yang tak pergi masjid. Dia kata aku tak pergi masjid pun alhamdulillah, duit aku banyak masuk bulan-bulan. Contoh. Sebenarnya kita terlupa, boleh jadi rezeki kita dimurahkan oleh Allah sebab doa orang-orang yang datang masjid. Betul. Imam kalau doa muslimina wal muslimat, mukminina wal mukminat, al ahya'i minhum wal amwat. Dia doa untuk semua orang, satu dunia doa ni. Kau tu sebab orang kampung ni pun dapat tempiasnya. Belum pernah lagi imam doa, ya Allah, kau sejahterakanlah mereka, aku dan makmum yang hadir saja ya Allah. Yang lain tu pergi mampus lah, mana ada. Mana pernah imam doa macam tu? Enggak ada ya. Berikanlah keberkatan kepada kami penduduk-penduduk kampung ini ya Allah, dalam kurungan yang hadir saja. Tak ada. Untuk semua. Nampak tak? Itu sebabnya jangan sombong-sombong. Faham Ada motosikal, boleh bawa pergi masjid, bawalah. Sayang, motosikal baru, dia sungkupnya, dia balutnya, balut dengan plastik motosikal tu, sanggup jalan kaki. Teruk sangat. Bawa ajalah. Nanti orang cakap pula saya belagak dengan motosikal saya. Peduli kalau orang cakap. Tengok Samsul debat, naik kereta apa? Itu bukan kereta saya, kereta pinjam tu. Nampak tak? Kan? Iya, saya dengar daripada dalam kereta lagi. Oh, nampaknya telah tiba. Wah. Cuba kalau aku naik motosikal tadi, dah sampai. Beda ekspresi penyambutan ya. Kalau orang nak cakap, saya walaupun dia sewa pinjam pun saya okey je, janji sampai. Kan? Saya risau kat tadi. Saya puas tadi membaca tulisan selamat datang tu. Dekat pokok tu tadi S. Dia tulis apa ni? Selamat namanya. Ada lagi D. Lambatnya aku nak mengeja kat kampung. T. N. Selamat datang. Ada lagi B. L. Blok namanya.
Ini kurang ngelek saya. blok sini ya. Candanya kurang ya masuk ke sana. Janganlah susahkan orang mengeja macam tu. Tak boleh ketua terang selamat datang, tak boleh. Oh mungkin tulisannya banyak sambungannya. Tapi itu saya ya. nak berhenti sekali. Cantik gambar tu. Kalau zoom nampak pemandangan dia cantik. Kan? Kalau tak ada huruf tu lah cantik. Tadi kan. Saya nak ambil gambar tadi kat situ tak sempat. Adalah orang lalu lalang kan. Cantik. Jadi makna kata tu dia. Jadi kalau hidup manusia ni kalau nak bahagia, salah satunya itulah dia. Kan? Kita perlu berdoa banyak-banyak, bersyukur banyak-banyak. Bersyukur sebab Allah Ta'ala bagi kita. Nabi dah pesan, jangan kamu pandang kecilnya nikmat itu, tapi pandanglah siapa yang memberikan nikmat itu. Betul. Kita nampak contoh hari ni kan. Tengok Tengok ada orang duduk dekat kerusi kan? Kan ada orang cakap untunglah duduk kat kerusi. Orang duduk kat kerusi tu kalau boleh nak duduk bawah, tapi lututnya dah problem. Lepas tu orang duduk kat kerusi tu pula sonok tengok orang tu. Dah lah duduk bawah melunjur pula. Dia kata, Contoh dah sakit lutut. Melunjur pun sakit hati juga. Tak, setiap orang rezeki beza-beza. Iya betul. Kan? Ada orang tu pula duduk kat luar. Untunglah duduk luar. Kalau balik orang tak perasan. Contoh duduk luar. Nampak tak? Macam-macam. Ada orang duduk dekat kemah. Untung sambil-sambil dia dengar dia mengumpat lagi. Dia tahu. Tak apa benda dia cakap. Contohlah. Contoh bukan orang sini, tempat lain. Tempat lain. Masya Allah, itulah tadi ya ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Samsul Debat ya. Yang mana saya tangguhkan dulu ini sudah setengah jam ya. Yang mana kalau sampai 1 jam saya khawatir enggak ditonton semua, enggak ikut ngaji bareng sampai selesai semua. Makanya saya kasih waktu setengah jam, dan setengah jamnya lagi atau video selanjutnya kita ngaji bareng pada kesempatan lain waktu ya. Semoga kita semua bisa mengamalkan apa-apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Samsul Debat tadi, sehingga kita menjadi orang yang lebih baik dan menjadi orang yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua menjalankan kewajiban sebagai orang Islam itu menjadi mudah dan menjadi kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, saya pamit, semoga bermanfaat, dan salam untuk semua keluarga di rumah. Tetap jaga kesehatan, jaga istirahat, dan juga jaga makan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.